tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita akan Ustaz akan membahaskan tentang fiqh puasa. Jadi bermula malam ini sehingga tamat kuliah kita pada mingguan depan, semua guru takbir dan guru atau ustaz jemputan akan diminta oleh pihak kita untuk membentangkan tentang puasa, sama ada fiqh puasa, syarah puasa, atau berkaitan dengan semua berkaitan puasa, hadis-hadis yang berkaitan puasa dan semuanya, insya-Allah. Jadi mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk bersedia. Kita akan ulang kaji bab puasa. Banyak perkara yang terlepas pandang tentang puasa yang kita daripada kecil sampai dah umur tinggi ini masih salah lagi tentang puasa. InsyaAllah sama-sama kita belajar tentang puasa, bermula banyak, ya, insyaAllah. Jadi bawa buku lah, bawa catatan untuk catat perkara-perkara yang penting, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir 'alaina futuhal 'arifin warzuqna rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dimuliakan barisan pegawai syara, barisan ITG Masjid Ubaidullah, barisan kepimpinan masyarakat, barisan kepimpinan agama, haji, hajjah, al-fadil, al-fadilah, ustaz dan ustazah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menghampiri bulan Ramadan al-Mubarak. Tidak kurang lebih 2 minggu lagi, 14 hari kita akan memasuki bulan Ramadan al-Mubarak. Maka kebiasaan ataupun menjadi adat orang-orang terdahulu, setiap bulan-bulan yang hampir kepada amal-amal tersebut maka dibacakan kitab-kitab. Ini berdasarkan apabila amalan haji 4 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ta'lim, buat kelas pengajian. Pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kelas pengajian sebelum mereka daripada Mina pergi ke Arafah. Maka Nabi bagi tahu apa yang perlu buat di Arafah. Daripada Arafah ke Mina, Nabi buat lagi kelas. Apa yang kita nak buat dekat Mina nanti. Daripada Mina, Nabi bagi tahu apa amalan yang kita nak sempurnakan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil sunnah itu, maka kita hampir dengan ibadah puasa, maka kita membacakan kitab yang berkaitan dengan puasa. Mungkin ada saja kita dengar, ada kita buat kelas, tapi sebagai ulang kaji. Maka wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam surah Al-Zariyat juz 27 Allah beritahu, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab puasa, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, memfardukan puasa pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya bila Nabi SAW sampai ke Madinah, 2 tahun sebelum itu difardukan puasa 5 waktu, sembahyang 5 waktu. Kemudian tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban, Rasulullah SAW telah pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah bulan Sya'ban. Jadi Rejab, Sya'ban, jadilah Ramadan. Kalau Ramadan baru fardu, bila nak puasanya? Jadi fardu tu datang dulu.
Kan? Datang kepada puasa, nanti puasa Ramadan nanti kamu kena berpuasa. Dan Rasulullah SAW sendiri telah berpuasa sebanyak 9 kali. Padahal dia duduk daripada tahun kedua tu sampailah Nabi wafat. Maknanya 10 tahun genap Nabi duduk di Madinah. Orang Arab dulu dia meletakkan nama-nama bulan ini berdasarkan suasana ataupun situasi masa itu. Macam kita kata perang Uhud, bila buat dekat Uhud maka nama perang Uhud. Bila kena korek longkang, korek parit, maka namanya perang Khandaq. Ada macam itulah. Mana dia pergi, tempat tu macam perang Khaybar. Pasal dia gaduh kat dia perang dekat Khaybar. Jadi bertepatan dengan situasi ataupun Ramadan ini yang bermakna panas terik, maka diambil sempena waktu panas itu, letaklah nama Ramadan, panas terik matahari yang membakar. Ada juga pendapat yang mengatakan Ramadan itu kerana dia membakar dosa-dosa kita. Dah berapa bulan tu? Daripada bulan pertama Muharram sampailah Ramadan, akan bulan 9. 8 bulan buat dosa. Maknanya dosa sama ada kita perasan sengaja atau tak sengaja, maka Ramadan itu fungsinya dijadikan sebagai penghapus dosa. Masa tu nak mengumpat pun segan, nak mengata-ngata orang pun segan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Ini yang kita tengok dekat kita punya pejabat agama. Pertama, dia ada bahagian kan, kita panggil hukum hakam, nikah, kahwin, cerai, itu semua lah. Satu lagi dipanggil bahagian muti ini dipanggil bahagian falak. Bahagian falak menentukan tarikh dan hari apa. Kalau kita pergi dekat Jalan Bilamir tu, dia ada apa tu tempat tu? Sebelah Panglima punya tu, pemegang mohor-mohor diraja. Kali tu kan, saya sebagai yang kelakarnya orang kita ni tengok pakai baju apa. Tahun lepas baju warna apa. Dia teka pula. Orang bukan teka dia pakai baju apa. Orang buat persiapan tu nanti Ramadan tu, raya tu, bukan tengok dia pakai baju apa. Orang Melayu kita ni kreatif. Kreatif tak tempat. Jadi cukup 30 hari bulan Syaban. Maksudnya cukup 30 Syaban. Yang pertama, wajib berpuasa. Punca dia adalah cukup 30 hari bulan Syaban. Ini berdasarkan hadis lah. Jadi kita pun ada yang falak kita kadang dia cukup 30. Kalau dapat anak bulan Ramadan 29 pun dah jadi jatuh, kena. Jadi bila nanti dia 28 tu dia akan tengok lah. Dia akan tengok. Yang kedua, syarat syarat wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara ini adalah melihat anak bulan. Jadi kita ada beberapa tempat. Biasa kita Melaka ni dekat cerah bulan tu, dekat Khawarizmi kan. Saya tanya masa kita buat kita panggil lawatan. Dia kata ini antara tempat yang paling kita boleh kata dekat dengan tempat. Khawarizmi ni dia paling tepat dengan paling dekat dengan tempat. Sebab nak tengok bulan, nak tengok matahari, nak tengok fajar ni, fajar kan cahaya tu melintang ke atas dia memang senang tengok dekat tepi laut. Yang askar tu lah kan. Yang memang senang dia tengok tepi laut. Memang saya masuk pergi keluar nak tengok fajar Sadiq, fajar Ghazi ni, kita tengok dekat pulau, dekat laut. Pasal dia tak ada kacau apa-apa kan, cerah je tengok. Oh senang. Kalau dekat Pakistan anak bulan ni tak payah pakai teropong, tengok yang tu dia. Dan dia pasal masih tengok. Oh ni dah Ramadan. Senang lah. Kita ni macam-macam kita begini. Walaupun orang yang tengok tu orang yang fasik, bila dia ada bagi khabar, maka kita terima. Mengenai puasa lah, mengenai lain
kita akan lihat masalah fasik dan juga adil. Yang ketiga, yakin tentang adanya anak bulan tersebut bagi orang yang tidak melihatnya. Macam kita lah, mana ada kita semua tengok. Semua kumpul, esok kita kumpul dekat Khawarizmi, dekat Tanjung Bidara, tengok anak bulan. Tak ada. Kita tengok kan. Kerana persaksian perkhabaran orang yang menyampaikan berita itu adalah adil, iaitu boleh diterima. Jadi dia yang pemegang nomor tu, dia telah mengambil daripada semua cerapan bulan. Dia pun buat rumus, barulah dia sampaikan. Yang keempat, melalui berita atau riwayat yang disampaikan oleh orang yang adil, yang boleh dipercayai, sama ada timbul dalam hati orang yang menerima berita itu, sama ada orang yang menyampaikannya itu benar atau tidak. Dia zon, dia ni ya ke tak ya, ya ke tak ya. Atau berita itu datang dari orang yang tidak boleh dipercayai, tetapi dalam hati orang yang menerima itu, orang itu benar. Jadi kalaulah orang yang sampaikan itu adil, kalau hati kita syak pun sah, kena puasa. Kalau yang sampaikan itu fasik tapi hati kita yakin, pun kena puasa. Sebab pengkhabaran Ramadan itu dia seolah-olah dah jadi satu kita panggil apa tu? Yang sabit dengan syarak didahulukan yang sabit dengan syarat. Jadi syarak bila cukup je dah bulan, kita dengar yakin ke tak yakin ke, kita kena ikut. Yang kelima, merasa zan, ada ragu-ragu masuknya Ramadan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu-ragu tentangnya. Sekarang ni alhamdulillah kita ada alternatif benda-benda yang boleh sampaikan berita kepada kita. Kalau dulu kalau kita duduk dekat hutan, mungkinlah kan. Itu cuma cara-cara. Sebab tu fiqh ni dia memudahkan cara kita. Mana kita duduk, ini cara dia. Kan? Ini cara dia. Syarat sah puasa. Kalau ada situasi macam mana tu? Contohnya seorang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah, ketika balik ke Malaysia, penduduk Malaysia telah menyambut hari raya 1 Syawal, sedangkan dia baru berpuasa 29 hari. Contohlah Ramadan di tahun tu 30. Saya lah, saya pergi Brunei 2 kali. Dua kali kita puasa lambat, balik Malaysia raya awal. 2 kali, 2010, 2014. Dia kata seorang yang telah berpuasa dalam keadaan ini, dia hendaklah berhari raya bersama penduduk Malaysia, ikut raya macam biasa, kerana dia sudah berada di tempat yang lain. Dia kena puasa ikut tempat yang, dia kena raya ikut tempat yang dia ada. Dia tidak perlu mengqadhakan puasanya, kerana minimum hari itu berpuasa di bulan Ramadan ialah 29 hari. Sebab bulan itu bila Nabi SAW dia rujuk balik hilak dia pada hari ke-29, maka sahabat tanya, wahai Nabi, kata sebulan. Nabi pun kata sebulan ini 29 atau 30. Dia ada beberapa bab yang mana kalau sebulan tu 30 hari. Contohnya kafarah jima' tu kan. Kafarah jima'. Kena puasa 2 bulan berturut-turut ni. Jangan ngada-ngada. Syaban ada, tak nak kacau. Ramadan juga dia nak. Kan? Ramadan ni selera lain macam tu Ustaz. Hujan pula. Jangan. Kan? Pagi itulah dia nak mengganggu, nak gatal. Kan nanti kena puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tu dia tak kira 29. Dia memang kena 30. Memang kena 60 hari berturut-turut. Jangan Ramadan ni dia nak gatal-gatal. Nak gatal lah ni Syaban ni. Masa itulah hujan Ustaz, sejuk. Ada alasan dia. Itu 29. Kalau macam saya itu 28. Kurang kan. Itu masalah yang kita sekarang dah tak boleh
Maknanya secara umumnya tak adalah orang pergi luar negara secara umumnya. Okey. Syarat sah puasa ini biasalah kita ulang kan. Islam balik berakal kalau wanita suci daripada haid dan nifas. Dan juga yang keempat mengetahui tentang waktu tersebut memang boleh ataupun dibolehkan berpuasa. Dibolehkan berpuasa itu umum. Maknanya Ramadan secara memang pastilah. Maknanya contoh lagi apa? Selain daripada raya pertama Syawal, satu hari tasyrik, kan 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu kan tak boleh puasa. Dan juga hari Syak 29 Sya'ban. 29 Sya'ban esok 30 tu, sama ada 30 tu jadi 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. 30 tu lah. 30 Sya'ban tu itu hari Syak. 30 Sya'ban adalah hari Syak. Sama ada dia jatuh 1 Ramadan atau masih lagi 30 Sya'ban. Suci daripada haid. Dia berhenti situ je. Islam balik berakal. Islam berakal suci daripada haid, mengetahui tentang waktu memang boleh puasa. Kalau anak kita kecil, okey, Islam balik dia tak jadi berakal pun ni. Balik dia dua Islam berakal. Islamun wa aqlun wa nafa'un an nahri haidin wa nifasin wa ilmun bi qawli waqti qabilan lis-shawm. Dikala budak-budak dikata tidak sah puasa kanak-kanak yang belum memangis atau orang gila. Jadi kalau kanak budak-budak dia nak puasa juga, itu macam kita buat, macam kita latih dia untuk solat. Itu hanyalah tarbiyah. Kita kadang-kadang kita buat puasa setengah hari tu, anak-anak kita kan setengah hari belum makan. Nanti esok cuba lagi sampai 24. Ni ada kawan tanya, kan ini hari ni dah berapa Syaban? 15 Malam tadi disebut Syaban kan? Hari ni 15. Okey, dia kata permasalahan. Ni dalam baru ada orang tanya tadi. Dia kata, okey, tidak boleh ataupun dia kata haram berpuasa selepas 15 Syaban jika tidak disambung dengan hari 15 Syaban. Maksudnya hendaklah berpuasa dahulu 15 Syaban, barulah boleh berpuasa selepas ini. Jadi kalau ada yang puasa hari ini, Isnin ni, jadi nak selepas boleh. Maknanya adat dia puasa tu, adat dia puasa sunat tu dia boleh daripada 15, hari inilah 15 Syaban. Orang yang berpuasa selepas 15 Syaban dengan niat menyambung puasa sebelumnya, dia puasa selepas 15 Syaban, contoh esok 16 Syaban, dengan niat menyambung puasa sebelumnya, contoh Isnin Khamis minggu lepas, kan, Isnin Khamis minggu lepas. Jika dia sakit mana-mana hari selepas 15 Syaban itu, maka hari selepas dia sakit dan seterusnya tidak dibolehkan puasa lagi. Dia tu. Ada juga pendapat yang membolehkan berpuasa selepas 15 Syaban walaupun tidak berpuasa pada 15 Syaban, dengan syarat puasanya itu tidak memudaratkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan jangan sampai orang jahil mengatakan ianya adalah wajib. Wajib ni kau kena puasa lepas 15 Syaban. Alhamdulillah. Kan? Jadi dikhawatiri itu adalah macam dia kita nak buat persiapan untuk menerima Ramadan. Maksudnya latih itu sebab kan saya dah bersama awal lagi lah. Awal daripada Rejab lagi. Rejab ni latih nak puasa dulu. Kita 15 Syaban tadilah, alhamdulillah kalau puasa boleh terus. Besok saya rasa nak puasa lah Ustaz. Jangan.
Kecuali kalau qada, nazar, itu wajib. Qada wajib. Ini cerita puasa sunat. Syarat wajib berpuasa. Dia tadi tu syarat sah puasa. Ini syarat wajib berpuasa. Ada pun masalah lagi tak? Pasal yang tadi baru orang tadi lahir tadi, yang ulah Syaban punya masalah. Lepas ni membahas dia punya alasan dia, sebab dia kata dengan syarat puasanya itu tidak memudaratkannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang nanti dia dah puasa Syaban, sampai Ramadan dia kata dah tak larat nak puasa sebab dah Syaban dah puasa. Sebab kita kan dah dekat dengan 2 minggu ni, sekarang 2 bulan baru dekat sekejap. Memang tak hasil. Jadi dia sibuk nak puasa Syaban, menyebabkan mudarat, nanti rosak dia punya puasa Ramadan. Lepas tu kita punya ulama terus hukum dia haram lah puasa sunat. Puasa sunat kalau ada qada wajib tu. Qada tu dia wajib. Kan bila pun lagi sebelum masuk Ramadan lagi, lepas Ramadan Syawal kalau dia ada qada, sepatutnya dia terus qada, bukan tunggu nantilah Ramadan depan lah baru nak qada. Jadi biasa kalau wanita-wanita ni dia nak dekat-dekat tu baru dia nak qada. Kan? Nanti takut dia kata kalau qada awal nanti lupa lah dah qada belum. Gitulah. Gitulah. Ni saya nyari banding lah. Dia kata bukan tak qada dia, kalau qada awal tak lupa. Macam tu pula. Mana boleh lupa dia hutang Allah ni. Boleh pula dia lupa kan. Kalau nak nyambung puasa daripada sebelum boleh. Nak nyambung boleh. Sebab dia dah ada adat puasa, kalau kita kata dah biasa puasa. Faham tak? Dia dah biasa, dia dah ada adat puasa dari sebelum Syaban. Sebelum yang bersyaban. Maka kalau nak masuk tu dia dah biasalah. Tak adalah dia memudaratkan nanti masuk Ramadan. Syarat wajib berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubihi khamsatun islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Ini mungkin akan luas kita punya perbahasan. Syarat wajib berpuasa ada 5 perkara. Tadi syarat sah puasa, ini syarat wajib puasa. Islam, mukallaf, itaqah, mampu berpuasa, wa sihhatun, sihat, dan juga wa iqamatun, bermukim. Ini dia akan terkeluar ada masalah, dia kufur, dia belum mukallaf, yang budak tadi tu dia tak mampu puasa dengan mana betul lawan dia bagi tak mampu, lawan mampu tak mampu, iaitu sakit. Mampu ni dia semua sini ada apa ni? Pertama, mampu daripada segi tubuh badan. Yang kedua, mampu daripada segi syarak. Itu ni mampu, iaitu mampu. Syarak maknanya tidak ada haid, nifas. Kalau badan ni dia bukan orang yang sakit, dia tak lihat. Lawan pada tak mampu tu, lawan pada mampu adalah orang sakit. Sakit kerana tua, sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang berpanjangan. Bermukim, ini musafir lah. Kalau kita kerja-kerja yang jauh-jauh. Jadi saya pernah tanya, Ustaz, sekarang kan senang. Saya pernah tanya tu, sekarang kan senang kita kalau naik kereta tak adalah letih sangat macam naik kuda. Contohnya kan naik unta, masih gugur. Walaupun kita musafir tu mudah. Walaupun musafir tu mudah daripada segi mana kita duduk, dia tak ada apa-apa, tak ada haus pun, tak ada letih pun, masih lagi ada boleh kita berbuka puasa, kelonggaran buka puasa. Kalau dia nak puasa, alhamdulillah, tak payah dia nak qada. Okey. Tak payah dia
nak qada. Ni ada soalan bagus soalan. Ada orang memang dia berkemampuan. Ini kemampuan lain pula. Dia memang mampu puasa. Sahur kita ambil sahur paling lewat mana? Paling lewat mana tengah tu. Kalau kita belah timur lah lewat kan. Subuh lewat. Sahur dekat tengah tu. Paling lewat. Buka paling cepat. Sabah. Kan 5.55. Saya puasa Sabah nak dekat Kudat, dekat KK pun nak, dekat Limbang pun nak puasa, dekat Sarawak, dekat Brunei pun nak puasa. Memang nak puasa lah tarawih kan. Memang awal 5.55. Sahur pukul 4. Sahur awal. Ini dia sahur paling lewat. Contoh sahur dia 6 subuh. 6.20 subuh kan. Dia punya buka puasa pukul berapa tadi? 5.55. Wah, memang cari awal betul. Dia akan ikut tempat yang dia berada. Cuma hukum dia tu kalau kita panggil orang mudanya makruh lah. Dia jadi buat perkara yang dia mencari kemudahan kan pada puasa. Kalau dia ada sebab tak apalah, contoh memang dari kerja sana. So dia pergi, dia buka puasa. Kalau memang tadi memang dia berkemampuan, wah sahur kat Terengganu, buka dekat Sabah, balik lagi. Tarawih dekat mana? Tak tahu ada tarawih kat mana kan? Kat Mekah ke? Tak mungkin lah Mekah, nak balik tu 8 jam, tak sempat kan? Contoh tarawih dekat KL. Hari sahur patah balik. Ni memang kemampuan betul. Dia ada helikopter lah. Tak mustahil. Sila. Fidyah Bismillahirrahmanirrahim. Fidyah kita buka fidyah apa saja. Fidyah ni ada beberapa fatwa negeri lah, fatwa negeri. Dia kata tak perlu tak perlu ganda. Boleh tengok dalam fatwa negeri-negeri lah. Okey. Sekarang ni masalahnya anak dia nak bayarkan untuk pihak siapa tadi? Ayah dia ayah dia ataupun siapa lagi, mak dia ataupun siapa-siapa lah, kawan dia macam tadi, macam dia mampu nak bayar 10 orang punya fidyah. Okey. Bahagian fidyah ni Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang mempunyai qada puasa kemudian dia meninggal dunia dan belum sempat menunaikan qada puasa tersebut sedangkan dia ada peluang, tadi memang tadi dah kena confirm bayar. Macam tadilah kan, ayah dia memang contoh sakit yang tak diharap sembuh. Contoh lagi apa lagi? Ada beberapa jenis yang wajib fidyah ni, kan? Wajib fidyah ni orang yang sangat tua yang tidak larat puasa, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan orang yang meninggal dunia sebelum sempat mengqadha puasa Ramadan sehinggalah masuk ke bulan Ramadan yang tahun depannya. Jadi bagi orang yang membayar fidyah yang diambil daripada harta pusaka si mati. Jadi kalau mati sekarang ni hidup, ayah dia hidup lagi, dia tak perlu apa tu panggil, apa izin dia tak perlu minta izin. Dia bayarkan fidyah, dan fidyah ni kita kena faham dia tak sama macam
Cara tadi itu macam zakat. Fidyah ni dia fidyatun ta'amu miskin, hanyalah untuk orang fakir miskin. Kita jangan pergi dekat ibu tunggal, kita jangan pergi dekat anak yatim, kecuali ibu tunggal tu memang fakir dan miskin, anak yatim tu memang fakir dan miskin. Dia kena ada syarat miskin lah. Fakir tu lagi bawah daripada miskin. Fakir dan miskin, fakir miskin. Saya ada pendapat apa tu yang kita bincangkan Ustaz Lufi tu, kena niat tu. Kena niat tu. Kena ada niat daripada wang. Itu kafarah tu. Dan fidyah. Ingat? Itu punya kelas. Saya ada sebut sini. Satu lagi, jangan bayar fidyah awal lah. Fidyah awal contohnya dah tahu ayah kita sakit, kita bayar siap-siap. Mam, saya nak bayar zakat fitrah ni Ramadan kan. Ramadan kita bayar fidyah. Ni sekali dengan fidyah. Tak boleh tak haji fidyah. Dia tak boleh macam tu. Fidyah ni dia tak sama macam zakat. Zakat dia boleh kita segerakan, boleh bayar awal. Tapi fidyah tak boleh bayar. Tak boleh bayar awal. Cuma fidyah ni dia boleh dia fleksibel, dia boleh pindah. Contoh kita ambil fidyah ni bagi kat video, bayar dekat South Africa sana. Dekat Durban. Tadi dia dekat Durban. Kan bagi. Tu boleh. Ta'jil fidyah tak boleh. Sebab kefarduan membayar fidyah tu belum kena kat dia lagi kat Ramadan. Contoh ni kalau dia mati hari ni, apa kita nak bayar fidyah? Hari ni kan 15 Syaban ni. Apa kita nak bayar fidyah dia? Saya dah tahu dah ayah saya sakit ni. Memanglah. Tapi dia tak masuk lagi Ramadan. Melakukan ta'jil fidyah tidak dibolehkan dia kerana belum masuk bulan Ramadan lagi. Ada juga yang mengatakan fidyah ini adalah bid'ah. Pelik kan ni? Macam memang ni. Kadar fidyah, kalau kita ikut mazhab kita Syafi'i, zakat fitrah bayar apa tu? Bayar beras kan? Dibayar ain lah. Kalau sekarang ni kita talfiq dengan mazhab Hanafi, bayar dengan duit. Jadi bila bayar dengan duit, kalau ikut saya tengok dalam syarah Muslim pun, sampai Manawawi lah. Dia menyatakan kerana maslahat ammah, maslahat umum kita ni, orang-orang kita yang miskin, dia bukannya tak ada beras, maknanya ada keperluan lain. Sebab tu kita tukar kepada nilai duit. Tukar kepada nilai duit. Macam mana? Dia bukan yatim, fakir miskin. Boleh? Asal dia bukan bawah tanggungan kita. Kan? Dia dah terlepas daripada tanggungan kita. Jika kita bagi yang kerabat-kerabat, boleh. Contoh abang kita miskin kan? Dia bukan tanggungan kita. Memang dia dah ada keluarga, cuma dia miskin. Kita bagi dia. Bagi dia. Kadar dia tu satu cupak beras. Kalau kita bayar zakat, berapa cupak? Kita punya 4 cupak kan? Satu gantang, betul? Bagi 4. Bagi 4.
Kalau fidyah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kategori qada, fidyah dan kafarah. Wajib qada, tak wajib fidyah. Orang sakit yang tidak larat berpuasa tetapi ada harapan untuk sembuh, jadi dia tak bayar fidyah, dia kena wajib qada dia. Yang kedua, orang yang bermusafir 2 marhalah atau lebih. Musafir yang sunnah, musafir yang dibolehkan, kalau dibuka puasa dia wajib qada, tak perlu bayar fidyah. Yang ketiga, orang yang bersangatan lapar dan dahaga, yang kalau dia tak makan dan minum dia boleh mati, maka dia boleh buka puasa dan dia wajib qada tanpa bayar fidyah. Yang keempat, perempuan hamil yang dan ataupun perempuan yang menyusukan anak dan dia takut mudarat kepada dirinya, dia takut dia tak larat, dia takut dia pingsan, maka dia kena qada tanpa bayar fidyah. Nanti kita akan jumpalah perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusukan anak, kalau dia bimbang anak dia, itu depan nanti kita akan jumpa. Dia sebaliknya. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas. Ini kita dah umum lah. Yang keenam, orang yang pingsan, pingsan yang menyebabkan dia batal puasa. Yang ketujuh, orang yang mabuk dan pitam sepanjang hari. Yang kedelapan, lupa niat. Lepas tu kita punya imam lepas dia tarawih, dia pun akan niat kan, nawaitu shaum Ramadan. Lafaz, baca lafaz tu sunat, niat dia dalam hati. Baca tu dia hukumnya sunat. Dia bantu apa niat dalam hati. Biasa benda yang kita ucap ni, dia seiring dengan hati. Yang kesembilan, orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, masuk benda dalam rongga, wajib qada dan tak bayar fidyah. Yang ke-10, masih lagi ya, yang membatalkan puasa bukan dengan jima. Yang membatalkan puasa bukan dengan jima, makan, minum. Orang yang murtad apabila dia kembali semula kepada Islam, dia murtad Sya'ban, dia masuk Islam balik 29 Ramadan, 28 hari atau 29 hari itu dia kena qada. Wajib qada dan wajib fidyah. Tadi wajib qada dia perempuan hamil dan atau perempuan yang menyusukan anak, takut mudarat kepada anak yang dikandungkan. Ini kalau tak bagi susu budak ni, kalau aku tak makan nanti susu tak banyak, kesian budak ni. Kalau aku tak makan ni takut baby dalam mudarat, dia wajib qada dan wajib fidyah. Yang kedua, orang yang menunda-nunda untuk mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan yang berikutnya. Itu tadi yang kedua lah. Yang pertama tadi wajib qada, tak wajib fidyah. Ini wajib qada, wajib fidyah. Yang ini wajib fidyah, tak wajib qada. Orang yang sangat tua yang tidak larat berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia sebelum mengqada puasa Ramadan sehingga masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Dua-dua tak ada. Orang yang gila, orang gila yang bukan sengaja untuk gila, dia ada penyakit gila. Jadi dia gila sehari itu, ke hari itu gugur daripada dia kewajiban. Bila dia gila, dah tak ada taklif. Wajib qada dan kafarah, iaitu lelaki yang berpuasa bulan Ramadan yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari. Dia sengaja dan tahu. Ini pendapat yang asah, yang menyatakan lelaki saja. Ada juga pendapat kata lelaki dan perempuan sebab sama-sama dia pakat kan. Tapi ini yang asah, menyatakan lelaki yang berpuasa. Yang fidyah tadi saya pun ingat ada ustaz buat kelas tu. Lepas tu dihelah dia batalkan dulu boleh jima. Dia minum dulu, barulah dia jima. Itu tak ada kena kafarah.
Sebab dia dah buka dan dia bukan membuka dengan jima lah. Dia minum barulah dia. Tapi dia tak dosa juga. Dosa tak dosa lah, cuma tak kena kafarah. Saya bagi tahu wajib yang izin tu. Ada keliru kat itu, sama ada yang izin tu puasa ke ataupun fidyah. Kita ingat masalah dia bincang tu. Izin daripada si pemilik ataupun tak perlu izin. Katanya kaum kerabat si mati, termasuklah kaum kerabatnya bukan asabah atau orang lain yang diwasiatkan oleh si mati atau dengan izin waris, apabila tanpa wasiat si mati akan berpuasa. Ini puasa. Puasa memang kena izin lah, sebab puasa ni ibadat badaniah kan, ibadat badan memang kena ada izin tu adalah dia punya niat. Izin, tapi fidyah ni kalau itu tak perlu izin, bayar, bayarkan. Allah Ta'ala alam, itu yang sempat kita kongsikan hari ini. InsyaAllah ada beberapa lagi akan disambung oleh ustaz-ustaz yang lain, dan kita boleh kumpul soalan-soalan yang berkaitan dan kita boleh sampaikan kepada ustaz-ustaz yang akan datang insya-Allah. Banyak puasa adalah satu peluang untuk kita merebut sebanyak-banyaknya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di fidyah ni jangan tadilah untuk fakir dan miskin. Jangan salah ni fakir miskin. Fakir itu lebih tinggi daripada miskin. Bahasa kita kalau Hanafi, fakir itu tinggi daripada miskin. Kalau kita fakir ni lebih bawah daripada miskin, jadi fakir miskin. Kalau dia anak yatim, fakir miskin, silakan. Kalau dia ibu tunggal, fakir miskin, silakan. Tapi kalau dia tak ada dalam masuk fakir dan miskin, maka kita kena cari fakir dan miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, sampaikan kami dalam Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, datangkan kami ihtisab ya Allah, mengharap ganjaran baru-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk kami mentadarus Al-Quran-Mu ya Allah. Untuk kami berpuasa dengan puasa khasatul khasah, puasa ulama-ulama kami, tabi'in dan juga para wali ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kurniakan kami Lailatul Qadar ya Allah. Kurniakan kami Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, rahmati kami ya Allah. Berikan kami kekuatan yang baik untuk kami menyempurnakan puasa kami pada tahun ini ya Allah. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah doakan saya perjalanan mudah 1 April saya akan ke Kuala Lumpur esok. 1 April itu mula lah kita punya tarikh. Cuma pengurusan tu belum selesai lagi, izin permit, beberapa perkara yang berkaitan dengan perjalanan lah, untuk dipermudahkan dengan berkat doa tuan-tuan insya-Allah. Allah Ta'ala, saya minta maaf ada kesilapan, ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga dihalalkan makan dan minum, salah kata, salah bicara, dan dipermudahkan pergi dan balik, dan diberikan afiat dan kesihatan selama berada di luar negara. Allah Ta'ala alam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala